Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar topik baru mengenai elektrik. Okay, sebelum ni kita dah belajar mengenai komponen elektrik dan fungsi dia. Okay, komponen elektrik ada 3, iaitu sel kering, mentol dan suis. Okay. Fungsi mentol ialah untuk memberikan cahaya, fungsi sel kering untuk membekalkan tenaga dan fungsi suis untuk menyambung dan memutuskan elektrik. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu membina elektrik. Membina litar elektrik. Okay, Muaimah akan tunjuk satu video, kita tengok sama-sama, okey? Okey. Litar elektrik terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang berbeza. Mari kita lihat bagaimana kita dapat membina litar elektrik menggunakan komponen-komponen elektrik seperti mentol, sel kering dan suis. Pertama sekali, kita pasangkan mentol pada pemegang mentol. Kemudian, kita pasangkan sel kering ke dalam pemegang sel kering. Apabila memasang sel kering, perlu diingat bahawa terminal positif pada sel kering dan pemegang sel kering disambung kepada satu sama lain. Lakukan perkara yang sama kepada terminal negatif. Akhir sekali, kita sambungkan semua komponen menggunakan wayar-wayar penyambung. Litar adalah lengkap. Perhatikan apa yang berlaku apabila kita menutup suis. Mentol menyala. Apabila kita membuka suis, mentol terpadam. Okey, yang tadi tu mengenai membina litar elektrik. Okey, kalau awak tengok muka surat 77 ni, okey, dia mesti ada tempat untuk letakkan dia, pemegang dia. Okey, kalau mentol kena pemegang mentol yang betul. Okey, untuk sel kering, kalau nak pasang, mesti pastikan yang positif dengan positif, okey? Positif dengan positif. Kalau negatif, negatif dengan negatif. Kalau awak pasang positif dengan negatif, mentol awak takkan hidup, okey? So, sel kering pun tak dapat membekalkan tenaga sebab salah letak. Okey. Untuk suis pula, untuk suis dia ada komponen buka dan tutup. Okey. Dan dia mesti ada wayar penyambung untuk menyambungkan saluran elektrik. Okey. Okey, kalau awak buka muka surat 79, okey, muka surat 79 ni, okey, buka muka surat 79. Okey, muka surat 79 ni dia bagi tahu mengapakah mentol tidak menyala. Okey, nanti ada homework, awak akan buat aktiviti ni dekat dalam buku, ada soalan mengenai mengapa mentol tidak menyala. Okey. Okey, Muaimah nak beritahu sebab dia. Dia ada banyak sebab. Okey. Yang pertama sebab dia, kalau awak tengok bawah sekali ni. Punca mentol tidak menyala dalam sesuatu litar lengkap adalah kerana suis terbuka, sel kering kekurangan tenaga atau mentol rosak. Okey, 3 punca sebab dia. Yang pertama, awak tak tutup suis. Sebab itu mentol tak menyala. Okey, sebab kedua, sel kering awak kekurangan tenaga. Maksudnya dia dah nak habis dah. Okey, sebab yang ketiga pula, mentol rosak. Macam mentol tu dah terbakar, so dia dah tak boleh memberikan cahaya. Okey, itu sebab dia. Okay, selain daripada itu juga,
Okay, kalau awak tengok muka surat 80 ni. Okay, muka surat 80 dia bagi tahu yang Kugan ni mentol dia tak menyala. So dia pun buatlah uji untuk melihat sama ada apa punca mentol dia tak menyala. Okay, mula-mula yang pertama apa yang dia buat ialah dia tukar lampu mentol yang baru. Okay, lepas dia pasang dengan betul di tempatnya, mentol dia masih tidak menyala. Okay, bila dia dah cuba tukar mentol, dia pun cuba tukar sel kering. Dia. Sebab mungkin dia fikir sel kering dia kurang tenaga. Okay, bila dia pasang, mentol dia masih tak menyala lagi. Okay, walaupun awak dah cuba banyak cara, dah tukar mentol, dah tukar sel kering, tapi still mentol tak menyala, maksudnya mesti ada sebab lain. Salah satu sebab dia, kadang-kadang awak pasang mentol tu longgar. Okay, kalau awak tak pasang ketat, mentol tu tidak akan menyala. Okay, satu lagi pula, wayar penyambung. Okay, kalau awak tengok wayar penyambung dia ni, kalau awak pasang tidak betul, mentol pun boleh jadi tak menyala. Sebab itu kita kena buat dengan berhati-hati macam mana nak membina litar elektrik. Okay? Okey, Muallimah ada nak tunjuk satu video mengenai konduktor dan penebat. Apa itu konduktor? Apa itu penebat? Okey. Kita tengok video tu sama-sama. Lin memerhatikan ayahnya menanggalkan hujung wayar-wayar berwarna merah, biru dan hijau untuk mendedahkan logam berwarna emas. Ayahnya kemudian menyambungkan hujung-hujung wayar tersebut kepada pin-pin sebuah plug. Mengapakah ayah perlu menanggalkan penyalut-penyalut berwarna untuk mendedahkan logam berwarna emas tersebut? Tanya Lee. Penyalut-penyalut nampak lebih cantik dengan warna-warna yang berbeza. Ayahnya tersenyum dan menjawab. Penyalut-penyalut berwarna ini tidak membolehkan arus elektrik mengalir. Jika ayah menyambungkan wayar-wayar tanpa menanggalkan penyalut, arus elektrik tidak boleh mengalir daripada soket melalui pin-pin pada plug ke dawai kuprum di dalam wayar. Jadi, cerek elektrik ini tidak akan berfungsi. Terdapat dua jenis bahan. Pertama, konduktor elektrik. Bahan ini membenarkan arus elektrik mengalir. Contoh-contoh ialah wayar kuprum di dalam penyalut-penyalut plastik berwarna dan pin-pin loyang pada plug. Semua logam adalah konduktor elektrik. Sesetengah bukan logam seperti air dan grafit sejenis karbon adalah konduktor elektrik. Jenis yang kedua dipanggil penebat elektrik. Bahan ini tidak membenarkan arus elektrik mengalir. Contoh-contoh ialah penyalut-penyalut plastik berwarna ini, kaca, getah dan kebanyakan bukan logam. Muallimah nak awak buat homework dekat rumah. Homework muka surat 48, 49 dan 50. Okey, buat 3 muka surat ni. Okey, nanti dah siap buka sekolah, kita boleh semak sama-sama. Okey.